Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung kitab Minhajus Salam, Jalan Keselamatan, pada menyatakan tafsil barang yang bergantung dengan iman dan Islam, karangan Al-Alim Al-Amil Al-Fadil Al-Kamil Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sambawi, yang mana kita telah nak masuk fasal baru, fasal istinja. Kita dah lepas sebelum ni berkaitan dengan perkara yang terakhir, berkaitan dengan perkara yang haram, yang tak dibenarkan ketika ada wuduk, ketika tak ada wuduk. Nak kena ada wuduk. Yang terakhir kita bincang adalah pegang Quran. Itu yang terakhir. Pegang Quran, maksudnya memegang mushaf lah. Quran tu mushaf lah. Pegang Quran, pegang mushaf, pegang buku, boleh kita kata juga kitab, helaian Al-Quran tu. Jika tak ada wuduk, haram, berdosa. Dosa tu pula dosa besar jika pegang, okay? Dan yang tak boleh pegang tu, tak boleh pegang dia punya kulit, dia punya tulisan kat dalam. Tak boleh, walaupun dalam Quran tu ada kertas kosong sekalipun. Dalam Quran tu ada mana-mana satu, ada biasanya hujung-hujung lah ada kertas kosong. Walaupun kertas kosong tu, selagi dia bersambung dengan Quran tu lah. Jadi tak boleh pegang. Walaupun tali dia yang buat penanda tu, janji dia bersambung dengan Quran, tak boleh pegang ketika tak ada wuduk. Itu yang kita bahas sebelum ni. Dan kadang-kadang kita cerdik, konon-konon cerdik, kita tak pegang Quran, kita letak Quran tu atas rehal, lepas tu kita angkat rehal tu, tak pegang. Haram juga yang diistilahkan menanggung. Yang kita bahas muka surat 19 tu, Rumi 19 tu, Jawi muka surat 9, Rumi 19. Kita bahas tu yang baru ni lah. Dia cerdik konon-konon, boboh lah Quran tu dekat amari, atas amari. Dia angkat amari, tak angkat Quran, tak pegang Quran, tak kena Quran. Haram juga, istilah dipanggil menanggung. Tak boleh. Kecuali kalau katalah dia bawa dalam beg contohnya. Kalau angkat beg tu secara umumnya hukum haram lah. Sebab walaupun dia tak pegang, tak sentuh Quran, tapi dia angkat beg. Macam mana pun, jika dia angkat beg yang mana dia tak sentuh Quran, dia angkat beg, dalam beg tu ada Quran, dan dalam beg tu ada juga barang lain. Contohnya ada majalah, ada buku, ada benda-benda lain lah. Ada telefon, ada spek, apa-apalah, pen dalam beg tu. Dia niat angkat apa? Dia niat angkat beg. Lepas tu angkat beg, dalam tu ada Quran, dalam tu ada pen, angkat semua lah. Maka dibenarkan. Yang tak boleh, dia niat nak angkat Quran saja dalam beg tu, baru haram. Tapi kalau ada barang-barang lain, dia niat angkat beg dan angkat barang lain lah, maka tak haram. Sebab itu angkat, tak sentuh. Tapi kalau sentuh, kena je dekat jari dia, kulit dia, kena je kat kulit dia, dalam keadaan tidak berwuduk, haram, berdosa. Lepas tu kita bincang sikit macam mana kalau Quran tu dia ada yang bukan Quran dalam tu. Dia ada macam terjemahan, ada tafsir. Kadang-kadang ada juga gitu. Macam surah Yasin kita bincang. Surah Yasin tu, dalam tu ada Yasin, ada tahlil, ada bukan Quran. Doa-doa tu bukan Quran.
Lepas tu ada fadilat-fadilat tu semua bukan Quran. Maka boleh tak kita nak pegang? Boleh ataupun tidak, Quran bercampur dengan bukan Quran. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Quran bahasa Arab, yang ni bukan Quran juga bahasa Arab. Walaupun begitu, lebih-lebih lagi kalau dia Rumi, dia bahasa-bahasa lain, boleh pegang tak? Sebab dia dah bercampur dalam tu. Ada Quran, ada terjemahan, ada tafsir dia. Boleh pegang tak? Tengok. Tengok apa? Mana lagi banyak? Tulisan Quran banyak lagi ke? Bukan Quran lagi banyak? Mana lagi banyak makan space daripada Quran tadi tu? Itu belik. Dia beranggar je lah. Takkan nak cek satu, anggar okey. Lebih banyak Quran berbanding bukan Quran, maka haram pegang juga. Lebih banyak bukan Quran berbanding Quran, boleh pegang. Jadi yang kata ada Yasin kita tu, hari tu kan kita duk check kan, Yasin kita. Mana banyak hari tu, mana banyak? Lupa dah. Sama banyak. So, kalau sama banyak, lebih baik kita kata banyak Quran. Selamat. Tapi macam mana pun, itu pun kita check sekali lalu je. Check betul-betul. Sebab yelah zaman sekarang kalau nak baca Yasin, nak buat tahlil di rumah, orang mungkin tak bawa dah benda tu lah. Orang pakai telefon aja. Tapi zaman dulu selalu tengok tu. Orang bawa pergi masjid, pergi surau, ambil modal raga motor tu. Sebab apa? Ada pinjam. Ada buat tahlil di rumah, ada baca Yasin di rumah. Apa-apalah, mak doa selamat ke. Masih dia pegang tu. Boleh ke tak boleh? Hantam aja lah, masa tu tak mengaji lagi. Tapi itulah, jika banyak Quran berbanding bukan Quran, haram pegang. Jika banyak bukan Quran berbanding Quran, maka tak haram pegang. Ni cerita tak ada wuduk ni. Tak ada wuduk. Jadi kecuali yang boleh pegang walaupun Quran juga boleh pegang, siapa yang hanya boleh pegang dalam keadaan tak ada wuduk? Budak-budak saja. Dengan syarat budak-budak tu nak pergi belajar kan. Itu yang last sekali tak. Jadi kita fikir sekali, kenapa syarak begitu memuliakan Quran sehingga kan nak pegang dalam keadaan tak berwuduk pun. Bukan hina, kita tak ada wuduk, ni Quran kita pegang, kita tak hina. Sampai tak boleh gitu. Apa? Lainlah ada najis kat tangan kita, kita pegang Quran tu, bolehlah kita kata haram sebab menajiskan Quran. Logik lah. Ini sekadar tak ada wuduk je pun. Tak ada wuduk boleh baca Quran. Kenapa boleh keluar kat mulut Quran tapi tak boleh pegang? Kenapa dimuliakan sangat? Walaupun tak ada wuduk boleh baca, tapi tak boleh pegang. Kenapa dimuliakan sangat? Yang pertama kerana Quran ni mukjizat yang paling besar. Satu-satunya mukjizat yang dapat dilihat hingga hari ini. Mukjizat yang lain tak dapat lihat. Yang cuma boleh lihat kesan aja. Macam batu tergantung. Kan masa Nabi naik Mi'raj tu kan, naik tu batu tu nak ikut lah kali, Jibril tahan, tergantung. Kalau tengok ke bawah, macam mana nak tengok Allah Allah. Tapi kalau tengok ke bawah, dia memang tak terjejak di bumi, tapi dia tergantung. Kajian saintifik macam-macam, dia kata magnet tak magnet, itu punya pasal lah. Cuma itu mukjizat. Antara mukjizat yang itu bukan mukjizat, itu kesan daripada mukjizat yang kita tengok tu. Tu kesan, itu bukan mukjizat. Batu tu bukan mukjizat. Mukjizat tu Nabi masa nak Mi'raj. Kesan daripada mukjizat tu, maka kesan dia apa? Batu tergantung. Siapa yang ada banyak-banyak duit tu, kalau nak pergi melancong-melancong, pergi tengok batu tergantung tu. Tak tahulah, boleh tengok ke tak boleh tengok. Tutup tak? Orang kata dah tutup lah. Dah simen lah. Dia buat sebab apa? Sebab ada macam-macam kisah. Ada kata sampai ada orang yang mengandung, bila dia tengok gitu dia gugur. Sebab terkejut sebagai tu cerita. Tapi sepatutnya mukjizat macam ni lah kita kena tunjuk kat orang supaya lebih yakin. Ini kisah sorok pula. Allah alam, tak apalah negara dia orang. Tapi itu bukan mukjizat, itu kesan daripada mukjizat. Macam tu juga laut mati. Bumi Sodom kena terbalik sebab LGBT. Bila tengok, masinnya apa air tu. Malah kalau tak kerti benang duduk dalam air tu, orang kata tak lepas. Dia terapung sendiri sebab tingginya kandungan garam. Itu bukan mukjizat. Itu kesan daripada bukan mukjizat tu, kesan daripada kemurkaan Allah. Begitulah kalau kita cari mukjizat tak jumpa. Nabi belah bumi, belah bulan. Nabi duduk kat bumi belah bulan. Ada orang naik bulan, dengar cerita, nampak memang ada macam lain, macam telah dibelah dan ditangkupkan balik. Katanya kita tak pernah naik bulan. Kita tak pernah naik bulan. Kita tengok bulan aja. Jadi bila dah belah tangkup balik, itu bukan mukjizat. Mukjizat tu ketika belah tu, itu kesan daripada mukjizat. Soalannya, apa mukjizat? Nabi Musa punya mukjizat.
Mana ada? Memang ada, tapi sekarang mana ada? Tak akan jumpa mukjizat. Yang ada kesan daripada mukjizat. Tapi ada satu je, mukjizat. Bukan kesan, memang mukjizat, iaitu Quran. Sebab tu dia dimuliakan sehingga ke hari ini orang tak ada wuduk, tak la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh pegang melainkan orang yang suci. Nah, malah ketika Quran ni berada di Lauh Mahfuz pada awalnya sebelum diturunkan ke Baitul Izzah dan diturunkan selama 23 tahun dekat Nabi kita, masa duduk kat Lauh Mahfuz tu, asal Quran ni duduk kat Lauh Mahfuz pun malaikat tak boleh pegang juga. Bukan tak boleh dekat. Malaikat yang tak boleh dekat, malaikat yang tidak suci. Maka ulama mengatakan la yamassu illal mutahharun, iaitu malaikat yang tidak suci. Soalannya, ada ke malaikat tak suci? Tak ada, maka semua malaikat boleh dekat. Tapi yang tak suci tak boleh dekat. Tak boleh pegang apa Quran itu. Itu ketika Lauh Mahfuz lah. Jadi la yamassu illal mutahharun, kerana dia adalah satu-satunya mukjizat yang masih kekal sampai sekarang. Kalau kita baca dan kita faham, kita tahu ianya adalah mukjizat. Sebab tu tak boleh pegang dia dalam keadaan tidak berwuduk. Walaupun bukan kita nak hina pun. Malah kita dituntut untuk membesarkan, menghormati, mengagungkan Al-Quran tu. Al-Quran tu kita dituntut untuk mengagungkan, menghormati dan membesarkan. Kita letak dia kat tempat yang tinggi sebagai adab. Tak salah letak kat bawah. Quran letak kat bawah, kat lantai, tak salah dari segi hukum. Kecuali dengan letak kat bawah nampak hina lah. Kadang-kadang ada benda letak kat bawah nampak hina, kadang-kadang letak kat bawah tak nampak hina pun. Ada keadaan. Kalau tengok letak nampak okey je. Ada tengok letak kat bawah, Allah nampak macam tak sedap hati. Mata hina lah tu. Masa tu tak boleh. Jadi kita tak boleh kata Quran letak kat bawah haram. Tak boleh kata gitu. Kat bawah tu masuk kat lantai. Tak boleh. Dia bila nampak hina, macam mayat. Mayat bila letak kadang-kadang dia ada dekat bawah, dekat lantai, nampak hina. Lepas tu dia angkat letak atas katil sikit biar nampak. Tapi ada mayat duduk kat bawah je tak nampak hina pun. Dia tengok tu. Keadaan, dia tengok keadaan. Kalau kita nak kira, kalau siapa pernah pergi tengok percetakan Quran tu, letak gitu tapi tak nampak hina pun. Nampak sedang dicetak dan dia letak susun. Siap baling-baling je masa nak susun kat atas. Tak nampak hina pun. Dia tak angkat slow-slow, tak ada. Tak nampak hina pun, maka tak ada masalah. Bila nampak hina tak boleh. Baru tak boleh. Nampak hina ni tak boleh, bukan hanya kat bawah, dekat atas pun tak boleh kalau nampak hina. Jadi tak boleh apabila nampak hina, nampak menghinakan Quran tu. Dan bila nak susun tak boleh tindih. Quran dimuliakan, Quran ni tak boleh tindih. Tak boleh tindih dengan maksud ni Quran macam mana? Ni Quran tindih remote. Tak boleh. Ni Quran tindih apa-apa, tindih kitab sekalipun, kitab fiqh, kitab Minhajus Salam, tindih ni Quran, ni kitab, tak boleh. Walaupun kitab, tak boleh. Yang boleh tindih Quran hanya Quran. Yang boleh tindih Quran hanya Quran je boleh tindih Quran. Tapi kalau letak macam ni tak ada masalah. Susun. Majalah Quran, tak apa. Yang tak boleh tindih. Tindih apa-apa pun tak boleh. Orang biasa buat tindih spek. Tak boleh. Tak boleh tindih apa-apa. Dia tak perasan tindih letak sebab kan baca rabun dekat bila dah penat kan mata ambil tak kan dah letak atas tu. Tak boleh tindih kerana dimuliakan. Sehingga kan orang dulu selalu buat cium. Kan? Orang sekarang tak buat dah. Kerana nak muliakan. Tapi ingat, cium keluar air liur jadi haram balik. Sebab air liur tu dia bukan najis, dia keji kan air liur kan. Ni kan. Itulah. Saya ada tanya beberapa orang guru yang pakai air liur untuk belek ni. Ada 4 orang kot. 2 orang kata boleh, 2 orang kata tak boleh. Payah nak jawab. Sebab apa? Yang kata tak boleh macam mana? Yang kata boleh kan? Dia kata boleh pun masalah. Kita bukan hina dia. Sebab nak kan tangan kan kering. Jadi bukan ambil bukan. Je ada basah sikit-sikit. Macam peluh tu je, tak kesan pun. Tu yang kata boleh. Dan dia kata Nabi pernah ambil air liur untuk padam nama Allah, Rasulullah padam masa ketika perjanjian Hudaibiyah. Ambil air liur sebab dia dakwat tu.
nak padam sebab orang musyrikin tak nak sign perjanjian Hudaibiyah. Dia kata, aku tak nak ada Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Aku tak nak Rasulullah ni ada kat sini. Kau nak buat perjanjian aku boleh, buang Rasulullah tu. Nabi kata, small matter. Setakat buang Rasulullah, yang penting perjanjian ni jadi. Apalah sangat nak buang ni. Suruh Sayyidina Ali padam. Sayyidina Ali tak nak padam sebab Sayyidina Ali yang tulis perjanjian Hudaibiyah. Nabi Sayyidina Ali tak nak padam. Mana boleh? Engkau Rasulullah yang sebenar. Nak padam pasal diorang suruh padam. Nanti tak jadi perjanjian ni sebab benda kecil macam ni. Benda kecil apa? Benda besar Rasulullah. Oh, nampak dia semangat. Orang anak muda. Nabi kata, oh, ni Rasulullah kan? Ambil air liur, padam. Nama Rasul, nama Allah. Boleh. Jadi boleh, tak ada masalah. Yang kata boleh. Yang kata tak boleh sana. Dia kata yang kata tak boleh, itu jijik. Apa bukti jijik? Cuba mu ambil air liur mu, kata, sapu kat muka orang sebelah. Kena bertumbuk, dia kata. Berkocoh, dia kata. Sungguh juga. Tak najis. Air liur, kalau meleleh dengan sembahyang, menitik-nitik, tak. Setap sah sembahyang. Sebab air liur bukan najis. Lain air kencing najis. Air liur bukan najis. Walaupun dia bukan najis, tapi kalau selek kat muka orang, memang kena flying kick kat situ juga. Memang kena kat itu. Kenapa? Sebab dia keji. Benda keji yang tak boleh letak kat muka orang, mu letak kat mukjizat. Betul juga. Jadi macam mana nak cakap? Yang muktamadnya tak apa. Boleh. Cuma dari segi adab kurang gitu lah. Muktamadnya boleh. Sebab yang penting tak nampak hina, tak nampak kotor. Tapi kalau nampak kotor, tak boleh. Macam tadi lah, letak kat lantai, boleh. Tapi yang penting jangan nampak hina. Orang lalu ada tersepak-sepak, budak-budak main di atas tu, dah nampak hina, haram tak kat bawah dah. Sama boleh juga. Kalau macam dia, nampak hina, tak boleh lah. Kalau sikit-sikit tu, itulah, itu yang muktamad. Macam mana pun, macam payah sangat nak ambil air pahit berlambuk, ambil air pahit letak, tonyoh mu nak tonyoh air pahit. Sibuk nak pakai air liur. Ada kata gitu tak? Jadi macam mana? Tengah-tengah lah. Kita duduk tengah-tengah. Jangan ekstrim sangat. Duduk tengah-tengah. Boleh? Sebab apa dia boleh? Walaupun dia tak ada wudu, malah tak mandi wajib. Mana mandi wajib apa? Dia kafir tak? Sebab dia tidak ada i'tiqad dalam hati dia memuliakan. Ini dia tak muliakan pun Quran. Maka dia boleh pegang. Kita kata ni mukjizat. Dah tahu mukjizat, pegang kenapa? Tak boleh. Jadi kenapa mereka boleh? Logik lah. Kalau mereka tak boleh, macam mana dia orang nak kenal Quran? Tak kenal Quran, macam mana nak masuk Islam? Ni kitab suci Quran, ni kitab suci orang Islam ni. Teringin tak nak masuk? Ni kitab suci. Tak boleh pegang? Macam mana? Gitu. Dari pelik lah. Boleh. Macam masuk masjid sama. Orang kafir boleh masuk masjid, sedangkan dia bila dia mandi wajib. Kenapa? Dia tidak memuliakan masjid tu. Maksudnya bukan tak memuliakan. Dalam hati dia masjid itu bukan satu kemuliaan. Jadi dia boleh masuk. Banyak masjid-masjid negeri tu kan. Biasanya orang nak melawat Jepun biasa lah. Dengan Jepun lah. Kan kat Jepun kan kurang sikit Islam tu. Jadi besar ni. Wah. Arigato. Dia masuk. Masa dia masuk tu ada kata, hey, perempuan. Hey. Tak ada. Bukan haid. Tak mandi wajib. Tak boleh. Tak ada, elok je masuk. Sebab dia tidak menganggap ia satu perkara yang mulia, masjid. Macam tu juga Quran. Maka dia boleh pegang, tak ada masalah kalau dia nak pegang. Cuma sama juga tadi. Macam mana? Nanti sekejap. Jadi dengan syarat, dengan dia pegang, tak nampak hina. Macam tu, sama lah juga. Kembali pada asal. Ni dah pegang-pegang, lepas tu apa? Sambil apa? Lepak-lepak gitu. Dia lempar, kita nampak lah benda tu. Dia koyak-koyakkan, bubuh dalam longkang. Masa tu haram lah balik. Selagi tak nampak hina. Apa dia? Kalimah Allah. Itu tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Sebenarnya bab kalimah Allah tu saya dah bahas dalam pengajian sebelum ni. Tak ingat kat mana. Bab apa tah? Bab akidah. Ya, minggu lepas baru. Tapi agak panjang penjelasan tu, lebih kurang setengah jam. Boleh tengok rakaman. Dia orang nak pakai kalimah Allah. Sebenarnya secara umumnya tak boleh lah. Sebab Allah yang kita pakai tu, ya Allah yang kita maksudkan tu, lafzul jalalah tu, Allah itu maksud Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi Allah yang dimaksudkan ada anak, ada isteri, lain. Walaupun memang betul Allah yang jadi, kata Allah yang jadikan kita. Orang kafir kata memang betul pun. Tapi Allah yang mana? Sama juga Nabi Isa. Dia kata Jesus yang apa dia nak kata Nabi Isa?
Bila kita kata Jesus Nabi Isa lah, tak ada masalah nak nama Jesus Nabi Isa. Tapi Jesus tu yang mana? Yang kena salib. Nabi Isa aku tak kena salib. Ni kita cerita orang berbeza. Tiba-tiba asal kau nak pakai nama Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa engkau yang kau kata Nabi Isa kena salib, Nabi Isa aku naik langit. Ini nak double meaning ni. Ini something wrong somewhere ni. Macam tu lah. Sama lah. Nabi Isa, Jesus, I love Jesus, apa-apa ataupun Allah dia dah ada nama Tuhan dia kan, sibuk pakai nama apa, sebab dia double meaning. Tapi secara umumnya memang betul pun kalau dia kata Allah jadikan alam ni, orang kafir kata memang betul pun. Memang betul pun. Tapi Allah yang mana? Dia panggil kalam tauriah, double meaning. Ada dua makna. Jadi bila dua makna, bahaya lah pakai. Itu bahaya. Saya dah bahas dah minggu lepas bab ni, panjang. Ketika masuk pada babnya. Ni bukan babnya. Ini bab lain ni. Ini bab lain. Okey. Kita nak cerita pasal Quran. Jadi Quran ni mukjizat. Sehingga kan kalau kita tengok pertama yang kita panggil apa? Perkara yang tak nampak dah sekarang, iaitu cium. Tak nampak. Tak adalah, tak nampak dah orang cium Quran apa. Sadaqallahul azim pun dah tak apa nak baca dah sekarang. Last kali baca Quran, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha, kalau kita faham maksudnya, kita akan sebutlah maha benar lah kita. Maha benar. Allah itu kalam Allah itu, perkataan kalam Allah itu maha benar. Apa yang Allah kata gitu. Sadaqallahul azim. Betul sungguh. Quran tu betul sungguh. Macam tu lah. Quran tu sadaqallahul azim. Itu pun dah tak dibaca dah. Tak salah pun. Ini bukan salah. Ini satu perkara yang orang tak buat dah sekarang. Padahal baik aja. Tu tak salah. Malah kalau orang dulu, saya sempat lah tahun 89, saya ingat lagi. Sempat lagi lah. Bila tengah duduk saja ni, kemudian tengah bercakap borak ni, tiba seorang tu lalu bawa Quran. Dia bawa budak umur berapa rasa 8 atau 9 tahun kot. Dia bawa Quran macam tu, nak pergi mengaji. Yang duduk tu semua bangun. Saya pernah tengok dengan mata sendiri. Semua bangun. Macam bunyi negaraku. Pakak-pakak bangun tak? Macam tu lah semua bangun. Quran lalu. Macam kalau orang beruniform kan, pasukan beruniform kan, bila bawah dia lalu yang banyak-banyak paku-paku semua ada tu, dia buat apa? Tiba-tiba kan? Macam tu tiba-tiba. Tengok, ada orang tua, dia bangun. Quran lalu bangun. Dia tengok. Okey, sambung balik. Mengapu balik. Dia cerita mengapu atau wakah tu. Cuba nak cerita bukan tu. Nak ceritanya hormat sehingga Quran lalu pun bangun. Quran lalu dia bangun. Senyap. Terus senyap. Tu kita pelik. Kita bila lagu negaraku kita berdiri tegak lah. Quran lalu buat bodoh. Kata Quran perlembagaan. Berdiri patutnya. Kadang-kadang Quran tu pula kita hormat apabila dia terkoyak ataupun rosak, kita musnahkan dia tu, bagi mengelakkan dipijak, takut kena najis, kita musnahkan lah. Ada yang bakar. Cuma bakar tu hukum makruh lah. Tapi boleh hukum makruh. Bila dah jadi debu dia tak ada masalah. Debu Quran tu tak ada masalah. Boleh tanam, boleh buang dekat laut. Yang sebab dia dah tak jadi Quran dah. Selagi nampak Quran tu, selagi tu tak boleh. Kalau debu dah hitam dah. Tapi yang terbaik adalah direndam dengan air. Lepas tu bubuhlah apa-apa chemical yang bagi menghilangkan dakwat hitam. Bubuh ataupun hancurkan terus lah. Jadi hancur kertas tu. Itu yang terbaik lah, daripada bakar. Saya pernah jumpa satu kali dulu. Hebatlah pernah jumpa dulu. Dia tahfiz. Tapi tahfiz dia banyak pengajar dia punya tenaga pengajar dan yang belajar tahfiz tu daripada Diobandi. Ada yang tabligh dalam tu, ada. Bila kita pergi sebab kita nak pengalaman baru, kita tengok tahfiz Melayu lain. Tahfiz macam-macam lain. Yang ni dia lebih kepada tabligh sikit. Bila masuk tengok macam-macam orang ada kat situ. Ada orang belah sana lah, India lah kita katakan, Diobandi. Dia ada Quran untuk hafal dia. Budak-budak tahfiz tu, taklah budak sangat, umur 20 lebih lah. Dia hafal, dia ada Quran dia kecil Quran hafal kecil, tak boleh besar. Sebab
terlupa. Takkan nak ambil bilik kita, dia kecil kecil Quran. Dia ada dia punya sarung. Kita bincang sebelum ni sarung tu kan, dia ada sarung. Quran besar ni lebih kurang, sarung dia pun lebih kurang besar tu. Sarung uncang yang lepas masuk tarik srek tu. Sarung tu dia bubuh sarung. Sebab kalau tidak nampak tak cantik pula Quran tu kan. Dia sarung. Pada satu hari tu, saya duduk situ beberapa hari. Pada satu hari tu, tengok dia tengah basuh baju apa semua. Dia basuh sarung tu. Rupanya dia basuh sarung tu sebab dah mungkin beberapa bulan hitam lah sarung tu. Sebab tu dia pakai sarung. Kalau tidak, rosak ataupun tak cantik lah, hitam lah Quran dia. Dah lah Quran tu kecil, mahal Quran kecil tu. Jadi pakai sarung hitam boleh basuh nanti. Tu balik. Jadi boleh bila nak basuh dia kumpul ramai-ramai. Seorang dua je basuh. Bukan semua. Memang siapa nak basuh. Padahal dia basuh baju, basuh apa, basuh gitu. Tapi bila nak basuh tu dia macam special sikit. Main basuh. Dua orang basuh. Ambil basuh, sabun apa dalam air dah satu besin tu. Bukan najis pun, hitam je. Basuh. Lepas dah basuh, bilas, dia simpan air yang dia basuh tu. Saya kata, menakjubkan cerita ini. Tak pernah tengok. Dia simpan. Lepas tu, lepas dia basuh perah semua, dia nak sidai banyak berderet besar-besar ni. Dia punya sarung berderet. Saya ambil lah, dia ambil air tu. Kita perhati lah ambil. Dia buat apa? Seorang ambil tangga. Naik atas bumbung. Tengah panas, pukul 1 lebih kurang. Waktu tu panas. Lepas tu dia naik, ada satu gayung, ada satu, kita ambil bukan besin, baldi. Angkat, angkat gitu. Dua orang naik atas tu, rasa kalau jatuh tak tahu arwah apa. Dia naik seluk-seluk atas betul-betul tu. Atas tu ada zinc, ada asbestos. Dia punya tu lah. Dia naik atas tu, duduk kat sini yang paling atas. Lepas tu dia ambil gayung tu, dia cuah pelan-pelan dekat atas gayung, dekat atas bumbung tu. Dia pun kita tengok, aku tak pernah tengok benda ni, ngaji pondok lama pun tak pernah tengok benda ni. Apa benda dia orang buat ni? Bila dia orang jiru slow-slow, panas, tak sempat jatuh, air hilang. Lepas tu jiru lagi. Lepas tu jiru belah sini pula. Sini dah kering, belah sini pula. Tak jatuh walaupun setitik. Tanya dia, apa hal tu? Apa pasal dia buat macam tu? Air tu, dia takut air tu masuk, air tu kena najis, air tu, dia tak. Bagi kita fikir sekali macam melampau pula takut dia tu. Tapi fikir sekali Allah respectnya dia pada bukan Quran. Kalau lah tempat sarung Quran, dia respect. Satu, sarung. Dan sarung tu bukan dia respect sarung tu, dia basuh air basuhan tu pun dia respect. Agak-agak dia respect dekat Quran macam mana. Tu lah point dekat situ. Saya tak kata benda tu bagus buat, dan tak katalah wajib buat, pastinya tak wajib. Nak kata sunat pun tak berani. Tak berani kata sunat. Ada sunat, rasa tak aku, tak sampai tahap sunat. Tapi kita nak tahu diri dia yang begitu menghormati Quran, malah yang ada kena-mengena dengan Quran yang bukan Quran pun. Air tu ada kena-mengena apa dengan Quran. Pun dia tak nak bagi dipijak. Tak nak bagi. Maka agak-agak dia letak tak Quran tu kat lantai. Tak letak lah. Walaupun hukum asalnya boleh. Agak-agak macam mana? Sebab tu dia orang ingat 30 juzuk tu sampai mati ingat. Sebab apa? Kita tengok respectnya, agak-agak dia respect tak dekat ayat-ayat tu. Lebih-lebih lagi. Agak-agak dia respect tak hukum yang ada dalam tu. Lagilah. Hebat. Tapi cuba tengok kita punya tahfiz. Budak-budak, saya pernah jumpa dia dah hafal dekat Indonesia 25 juzuk. Kemudian ada masalah, nenek mati gitu, balik Malaysia. Bila ada masalah sikit, balik Malaysia. Ingat nak pergi balik? Tak pergi-pergi. Saya jumpa setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun saya jumpa balik. Mak dia beritahu, Ustaz, tu dulu tahfiz 25 juzuk, tapi sebab nenek dia meninggal, dia balik-balik tak pergi-pergi. Dah. Sekarang dah 2 tahun dah. Saya test, Masya Allah. Surah Al-Mulk pun bertukar. Saya kata, Ustaz, saya tengok Ustaz baca masa, sebab depan tu masjid, masa saya jadi imam situ, dia bunyi suara. Masa Ustaz baca, saya ikut-ikut. Dia kata, terkejut, ikut, hafal Quran lah, bukan muqaddam ni, surah besar, Quran besar lah kita panggil. Hafal, ikut. Tapi bila kita test, tak lagi. Kenapa dia boleh lupa? 2 tahun habis. Nasib baik tak test kuliah. Sila kuliah pun bertukar.
Lepas 2 tahun. Rupanya dah start main motor, geng-geng rempit. Mak dia buka restoran kat situ. Dia kata tu dulu 25 juzuk. Kenapa jadi gitu? Padahal dah dapat 25 juzuk. Tinggal 5 lagi. Dapat syahadah, dapat. Tapi kenapa jadi gitu? Dia buat lebih kurang dengan Quran. Bukan ayat tu. Quran tu pun mungkin buat lebih kurang ni. Mungkin apa? Letak lebih kurang, biar berdebu sebagainya. Dia buat lebih tak respect. Ayat-ayat lagi tak respect. Isi dalam tak tahu nak cakap lah. Sebab tu dia boleh lupa. Tapi saya perasan dekat Pahang ni satu bagus. Ada orang yang hafal, dia boleh pergi dekat mana? Majlis Hukam Islam yang dia baca setiap tahun, betul dapat duit tu. Apa benda tu istilah dia panggil kan? Itu terbaik lah sebenarnya. Sebagai semangat. Yang dah berapa? 10 juzuk, style 10 juzuk, pergi dia tebuk dapat duit. Setahun sekali kan? Mana? Majlis Jabatan Agama Islam ke Majlis Hukam Islam? Majlis Hukam Islam. Hebat. Antara baguslah itu buat. Macam tu lah kita nak buat apa ni. Kalau yang 30 juzuk ni lagi banyak dapat, banyak tu berapa ribu dah. Jadi satu itu bagus satu. Jadi bab-bab lain yang lain lagi supaya tak lupa. Ini kejap 30 juzuk dapat dah semua syahadah semua, cuba test balik habis, tebuk tak balik. Kita yang tak hafal Quran ni tak apalah, yang hafal Quran. Kenapa jadi yang tu? Dia tak respect. Dia tak respect pada Quran tu. Jadi respect sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi orang yang selalu duk baca Quran, duk pegang Quran, dia kena respect. Sampai kalau kita tengok, kita boleh ambil pengalaman, kita boleh ambil belah-belah India tu. Begitu sekali dia respect pada Quran, sampaikan kita mungkin tak buat macam tu kot. Buat agak-agak. Buat macam tu. Macam lampau nak kena panjat-panjat. Tapi kita bukan nak ambil yang itu. Kita naknya hormat tu. Hormat tu sangat tinggi. Hormat dia sangat tinggi. Kalau dulu saya ingat dulu ada orang simpan duit dalam Quran. Dia kata tak hilang. Sebab zaman dulu kan rumah dulu di mana ada mangga sangat ni. Kadang-kadang selak-selak gitu macam tu kat luar je. Dia selak dah tu. Lagi kenapa sih belek Quran duit? Dia kata yang pertama anak-anak dia tak belek Quran pun. Dia tak jumpa satu. Kalau pencuri masuk, jaga pencuri masuk ambil wuduk dulu. Maknanya mencuri pun takut nak pegang Quran tak ada wuduk. Tak pegang. Tapi boleh tak? Memang selamat. Simpan cek-cek, simpan duit-duit kan? Dalam Quran, selit-selit. Memang selamat. Tapi hukum boleh tak? Dalam kitab Fathul Mu'in, haram letak duit dalam Quran. Malah haram letak duit dalam kitab-kitab syarak. Tak boleh. Tak dibenarkan. Tak boleh. Letak dalam kitab Fathul Mu'in ada. Saya buat tobik sikit tu. Jadi kita isi Quran, kita dituntut untuk baca, isi dia, untuk amalkan isi kandungan dia, junjung hukum-hukum dia, menjadi pedoman pada kita, panduan hidup kita dunia akhirat. Dan luarannya kita jaga, zahirnya kita jaga, adab-adabnya kita jaga, walaupun tak sampai tahap haram, tapi kita jaga juga. Tu yang terbaik lah. Malah kita melihat Quran saja dah dapat pahala walaupun tak baca. Kalau kita malas kan, tahu tak apa antara sebab orang dulu sampai sekarang lah, dia tampal ayat Quran dekat dinding rumah. Dia tampal, bukan tampal lah, dia gantung kan. Kadang-kadang ayat 1000 dinar. Selain daripada nak kaya lah kan, siapa tak mau kaya, ayat 1000 dinar. Tapi apa tujuan selain daripada baca? Tujuannya bila malas tengok dapat pahala. Antara 3 perkara yang tengok je dapat pahala. Walaupun tak tengok aja. Yang pertama Quran. Kalau malas baca, buka Quran tengok. Tapi kalau ada gantung dekat rumah, senang lah. Ambil bantal, letak tadi, duduk. Tengok aja. Bang buat apa tu bang? Tengok Quran. Malah nak baca, tengok aja, dapat pahala. Selagi kita tak alihkan mata kita, dapat pahala. Tapi kita tengok TV, tengok telefon sampai sejam. Tengok Quran, baik tengok Quran, tengok je ayat dia. Tak baca pun. Kalau baca lagi lah, dah tak baca pun dapat. 3 perkara yang tengok saja dapat pahala. Quran, Kaabah, sama juga, tengok je Kaabah. Tak buat apa. Sembahyang malah, tengok aja Kaabah. Tengok real lah. Tengok TV, tengok gambar tak boleh, real dapat pahala. Yang ketiga, tengok muka ibu bapa. Lebih-lebih lagi ibu. Siapa yang ada ibu lagi lah. Kalau tak ada, tak boleh buat apa lah. Mak, jangan buka mak, jangan buka. Tengok kejap.
Jangan gerak. Tengok aja. Tak bercakap, tak apa. Lebih-lebih lagi kalau bercakap, buat baik dengan ibu. Lagilah. Tengok aja dapat pahala. Sekianlah. Dan kita dah bahas sebelum ni, dan kita bahas hari ni, iaitu tentang kehormatan Al-Quran itu, sehingga tak ada wuduk haram pegang walaupun boleh baca. Dan kita hormati zahir dan batin. Zahir itu maksud dia punya mushaf tu, kulit semua kita hormat, dan batinnya, isinya lebih-lebih lagi kita hormat. Habis. Kita masuk sikit lah dalam bab ni. Fasal baru. Sebab kita memang tak tanda kat situ. Muka surat 19. Fasal baru. Habis dah fasal lama. Muka surat 9. Rumi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu ceraian bab istinja. Wajib istinja. Awal-awal lagi dah. Wajib istinja. Istinja ni orang Melayu panggil basuh berak, basuh kencing. Tapi dari segi bahasa definisi yang beradab lah sikit tak? Apa dia? Perbuatan menyucikan najis ataupun kesan najis pada kemaluan, sama ada kubul dan dubur, disebabkan sesuatu yang basah telah keluar. Itu takrif, definisi istinja. Tapi Melayu kita apa dia? Basuh berak, basuh kecing. Gitu kot. Itu bahasa kita. Kadang-kadang kita nak guna bahasa-bahasa standard tapi tak faham apa. Basuh berak, basuh kecing. Tapi kalau definisi yang penuh, perbuatan menyucikan najis ataupun saki-baki najis pada kemaluan, kubul dan dubur, depan dan belakang, disebabkan sesuatu yang basah telah keluar. Jika keluar sesuatu yang kering, tak wajib. Sebab kita cerita wajib. Bila wajib, siapa tak buat berdosa. Sebab tu penting. Wajib istinja. Siapa tak basuh berak berdosa. Macam itulah. Siapa tak basuh kecing berdosa. Jadi wajib istinja. Wajib basuh. Ataupun buat apa sahaja perbuatan yang perbuatan itu menyucikan saki-baki najis. Kerana ada sesuatu yang basah telah keluar. Jadi kalau kata dia keluar shilling. Ting bunyi. Allah, shilling. Kering kontang. Tak wajib basuh. Bukan shilling tu, punggung dia tu lah. Tak wajib basuh. Shilling tu, tak tahu lah. Nak pakai tak nak pakai. Cuma, tak wajib basuh. Sebab, dia kena basah. Basah, baru wajib basuh. Kalau tak basah, tak wajib basuh. Itu maksud istinja. Jadi, wajib istinja. Dia ada 3 is. Saya istilahkan, saya reka lah ni. 3 is. Dalam masalah ni lah. Masalah basuh berak, basuh kecing ni ada 3 is. Siapa nama is, sorry lah. 3 is. Istinja, istijmar, istibra. 3 is. Semua berkaitan dengan kecing berak ni. Yang pertama istinja. Istinja adalah yang sebut tadi lah. Perbuatan menghilangkan najis atau mengurangkan najis yang keluar daripada kubur dan dubur tadi lah. Istinja. Satu lagi dia panggil istijmar. Istijmar ni adalah sama juga perbuatan menyucikan najis juga. Cuma bukan pakai air, pakai batu atau pakai benda yang keras atau benda yang kesat atau tisu dan sebagainya lah. Dia panggil istijmar. Tapi istinja umum. Perbuatan menyucikan najis yang keluar dekat kubur dan dubur secara umum. Macam tu je, secara umum. Dan biasanya pakai air. Itu istinja. Istijmar, sesuatu yang keluar dekat kubur dan dubur. Cara menyucikannya tak pakai air, dia pakai benda keras atau benda kesat. Mudah kata batu atau tisu atau seumpama dia. Tu istijmar. Yang ketiga istibra. Dia kena mengenal juga. Istibra pula satu perbuatan yang dilakukan untuk menghabiskan najis yang dalam saluran. Mudah kata gitu. Beza tak? Istibra masa najis itu keluar daripada dalam, daripada organ kita dalam ni, dia keluar, tak keluar lagi, tapi dia dah on the way ni. On the way, brup, keluar. Okay. Bila dia keluar, berhenti. Yang dalam on the way ni mungkin ada yang tersekat-sekat, ada yang wire-nya tak berapa nak straight sangat, ada roblox. Mungkin ada. Jadi ada lagi, tapi dah tak keluar dah. Tengok tak ada pun. Tapi sebenarnya ada lagi. Macam mana nak buat? Cuba gerak-gerak. Cek dia keluar sikit. Tu. Perbuatan mengeluarkan saki-baki tu, dia panggil istibra. Kalau perbuatan tu dengan cara bergerak,
maka bergerak tu namanya istibrak. Kalau cara nak menghabisi yang ada lagi tu, yang kat dalam tu, dengan cara berdehem, maka berdehem lah namanya istibrak. Kalau berdehem tak jadi apa, dia kena ketuk ketampi, baru keluar, maka ketuk ketampi itulah istibrak. Kalau dia kena jalan itik baru keluar habis, maka jalan itik itulah istibrak. Tak kisahlah perbuatan yang menghabiskan saki baki yang ada duduk dalam lagi, tapi tak keluar dah saki baki, dengan kita buat dia keluar lagi, habis licin, maka dia panggil istibrak. Jadi ada 3. Bila dah keluar habis, mesti ada najis dekat kubur atau dubur tu. Perbuatan menyuci najis yang ada kat luar tu pula, ataupun saki baki yang ada kat luar, kesan-kesan tadi tu, namanya secara umum istinja. Tapi secara, kalau bukan pakai air, secara khusus namanya istijmar. Tu dia. 3 is. Kena tahu 3 is. Wajib istinja. Kita bahas baru wajib istinja baru ni. Tak masuk lagi yang lain. Wajib istinja. Bila sebut wajib istinja, kita kena faham satu perkara. Bila kata wajib istinja, wajib ni bagi kita semua. Dia ada kecuali, dia tak wajib istinja, iaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dia tak wajib istinja. Sebab para nabi dan rasul dia tak ada najis. Sebab yang keluar, kalau kita baca di bawah kubur dan dubur, jika ada yang keluar itu najis. Nampak? Yang keluar tu najis. Jika yang keluar tu najis, barulah wajib cuci. Tapi yang kalau keluar tu bukan najis, maka tak wajib cuci. Antaranya mani. Mani bukan najis, keluar maka tak wajib suci. Malah kalau ada wuduk, tak batal wuduk pun. Itu kena bab lain. Kita dah bahas bab tu kan. Dan habis Nabi dan Rasul dia tak ada najis. Cuma dia ada rupa macam najis, tapi dia bukan najis. Macam najis, iaitu keluar melalui kubur dan dubur. Macam najis, tapi bukan najis. Dia bukan najis. Istilah pada Nabi dan Rasul sebagai beradab, kita tak panggil itu najis. Kita panggil fudalat. Istilah panggil fudalat. Orang Melayu panggil terbalik. Orang Melayu kan dia suka tukar baris, jadi fadilat. Fudalat orang Melayu jadi fadilat. Apa maksud fadilat? Fadilat buat ni banyak fadilat ni. Apa maksud fadilat? Kelebihan. Jadi maknanya fudalat atau fadilat tu lebih lah. Kelebihan, lebih lah. Maksudnya kita tak kata najis Nabi, kita kata lebih Nabi, lebihan. Waste. Tak, orang putih kata waste. Tapi waste tu lebih kepada najis pula. Tapi lebihan dia panggil, lebihan. Waste Nabi. Fudalat. Dia tak panggil najis. Bila dia tak panggil najis, dia panggil fudalat. Mana-mana Nabi dan Rasul. Mana-mana. Bukan Nabi kita je. Semua Nabi dan Rasul. Sebab tu Nabi dan Rasul dia tak sama macam kita. Dia terima wahyu. Kita tak terima wahyu. Kita mimpi pun mengarut. Mimpi kita mengarut. Dia, mimpi dia wahyu. Sebab tu sembelih anak. Mimpi. Sebab tu sembelih anak. Kita mimpi. Berani? Setan yang mimpi kita. Jadi bila dia nak terima wahyu yang kalamullah, dia nak terima wahyu, Nabi ni dia kena suci. Dia tak boleh ada najis. Walaupun rupa najis tu dia ada. Jadi sebab tu kalau kita dengar kisah-kisah cerita kan, ada yang minum peluh Nabi, ada yang ambil peluh Nabi buat perfume, ada minum air kencing Nabi. Kita tengok, Allah nak kembang dekat. Memang kita ingat air kencing kita memang kembang dekat. Najis Nabi, fudalat Nabi keluar, masuk kat bumi telan, hilang terus, cari tak jumpa. Tak sama. Nabi dengan Rasul kita kena mengaji secara detail lah. Nabi dan Rasul tak sama dengan kita. Kita tak boleh kata Nabi Rasul sama. Tak boleh, tak sama. Dia lahir bukan ikut faraj, sebab kita keluar. Tak, dia lahir ikut bawah pusat. Atas hari-hari, belah sini sikit, terbelah dua, terbelah. Macam orang buat pembedahan sekarang ni, scissors sekarang ni. Macam tu lah. Malaikat lah yang belah. Malaikat pakar bedah, pakar bius. Tak payah bius pun, tak sakit. Keluar kot atas tu. Dulu orang bila cakap Nabi keluar kot perut lah istilah. Kot atas tu semua orang tak percaya. Sekarang siapa pula tak percaya? Tengok kat hospital, malah doktor suruh keluar kot atas lagi. Songsang sikit keluar kot atas. Songsang sikit keluar kot atas. Asyik suruh keluar kot tingkap dia. Dia nak keluar kot pintu pun tak boleh, suruh keluar kot tingkap juga. Doktor sekarang nak beritahu tak pelik pun. Baru anak tu Allah takut makan tahi sikit bagi tok bidan sekejap je dia pusing, keluar kuang elok-elok ada keluar. Tapi doktor sekarang nak keluar, nak bagi tahu tak pelik pun keluar kot tu. Kalau dulu agak-agak cerita ni
500 tahun lepas. Mesti orang tak percaya tak? Oh, mengarut Nabi keluar tu. Tapi sekarang. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita kata, macam pelik lah, tak ada najis. Ada sahabat minum air kencing Nabi. Apa benda cerita ni? Geli lah. Kita tak sampai satu. Tak sampai. Nabi bukan macam kita. Minum darah bekam Nabi. Semua ada riwayat tu. Sahabat Nabi kata buang, dia pergi minum. Gok. Antara nama-nama yang minum tu, yang terkenal macam Ummu Aiman, antara yang terkenal. Dia minum darah bekam Nabi minum. Lepas tu Nabi kata, perut dia tu, yang minum tadi tu, takkan dibakar api neraka. Maka ulama kata dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab perut tak dibakar api neraka. Takkan kepala masuk neraka kot. Kalau perut tak masuk neraka, semualah tu. Macam Nabi kata, aku dengar tapak kaki Bilal dekat syurga. Takkan kaki je masuk. Maknanya Nabi Bilal masuk syurga lah. Nabi sebut gitu. Nabi sebut berlapik, tak cakap direct. Jadi Nabi tak sama macam kita. Kita tak boleh kata Nabi sama macam kita, tak boleh. Jadi Nabi dia tak ada najis. Jadi bila tak ada najis, dia panggil fudalat, lebihan. Habis tu Nabi istinja. Nabi pernah istinja. Nabi pergi ke satu kawasan, kejap aku nak buang air kecil. Lepas tu Nabi tutup sikit kawasan yang tinggi, orang tak nampak. Nabi pun buang air kat situ lah, kita kata. Lepas tu Nabi suruh sahabat cari. Ini cerita pasal istijmar ni. 3 biji batu. Sahabat cari 2 biji batu. 1 biji lagi tak jumpa. Akhir sekali jumpa tai unta kering. Tapi kerah tai unta. Macam batu, tapi tai unta. Nabi ambil 2. Nabi kata ini batu. Yang ni hazariksun. Ini najis. Tak boleh buat istinja. Tak boleh buat. Nabi ambil 2 biji aja. Mana tu Nabi buang tu. Ada para sahabat yang pergi panjat rumah dia tengok Nabi ada kat bawah. Nabi dalam toilet lah, mudah kata. Nabi buang air kecil, buang air besar. Dia nampak. Dia bukan niat nak intai. Banyak riwayat ada. Memang pun. Tapi kenapa Nabi buat? Sebab Nabi nak tunjuk syariat. Nak ajar syariat untuk kita je. Bukan sebab ianya najis. Nabi basuh dan sebagainya. Nabi sekadar nak ajar syariat. Tapi tidak ada najis. Begitulah. Nabi tak ada najis. Jadi bagi Nabi tak wajib istinja. Walaupun dia buat, wajib juga bagi Nabi buat istinja. Tapi bukan sebab ianya najis, sebab nak ajar syariat untuk umat dia. Kalau tidak, umat dia nak tahu macam mana. Okey. Itu sikit dia panggil fudalat. Jadi yang pertama wajib. Bila ianya wajib, maka kena faham betul-betul lah. Kalau tidak berdosa. Walaupun orang kata, gimana pergi surau dah? Surau belajar basuh kecing. Oh, berat mu ni, basuh kecing tak reti. Jangan, mari kita tengok reti tak reti. Belajar basuh berak dah, ngajilah basuh berak pun kena ngaji. Sebab wajib. Bila wajib, maksud apa wajib? Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tu wajib. Bila buat dapat pahala, tak buat berdosa. Maknanya dia hukum syarak. Bila hukum syarak kena ngaji. Mana boleh main teka-teka. Apa kena mengenai dengan hukum hakam, sah batal semua, kena wajib, makruh, semua kena mengaji, kena belajar. Tak belajar tak jumpa. Walaupun dia kata aku dah lebih beribu kali berak. Takkan tak kerti basuh berak. Dia kata gitu. Itu pandai berak, bukan pandai basuh berak. Silat-silat dia basuh. Yalah bunyi kita orang kampung ni biasa dengar itu. Silap-silap selama ni sembahyang dia tak sah kerana ada najis yang salah cara penyucian. Tahu tak? Pada dubur tu dia ada kedutan. Orang pada timur panggil apa? Khipu. Dia sampai, nanti sebut gitu macam spring lah apa, tak sampai pula. Sebut terus, senang. Sebab kita bincang tentang istinja. Nak tak nak kena cerita kubur dan dubur, ke nak kena lukis? Nak lukis apa? Sebut terus lah, biar sampai terus. Dia ada berkerimput di situ lah. Kat situ, di celah-celah tu, dia macam spring, dia stretchable. Betul tak? Ketika dia kedut, ada juzuk-juzuk kulit yang duduk kat dalam. Jika ada najis kat situ, masa tu basuh, tak sah. Basuhan tu tidak sah. Bila semayang tak sah menanggung najis. Tak sah semayang. Satu kali tinggal semayang, nama terus tercatat dekat pintu neraka. Tak penting lagi basuh berak. Basuh berak je pun. Satu semayang je tak semayang, ataupun tak sah semayang, nama tercatat dekat pintu neraka lah. Berapa? Satu adalah banyak riwayat kata asar 50,000 tahun, satu asar tinggal. Itu tak masuk bab tu lagi. Maknanya benda ni bukan benda
Kecil. Dia benda besar. Tapi itulah bunyi macam lagi remeh je. Seberak belajar. Perut sungguh. Seberak tak kerti. Entah dia pun tak kerti. Mana taknya. Dia basuh tu mungkin masih dia berdiri. Berak duduk. Betul berdiri. Bila berdiri, dia basuh pula dia tak gonyoh sungguh-sungguh. Lebih kurang aja. Silap-silap. Kemungkinan besar ada tu. Kalau dia basuh duduk, tak perlu dah dia nak buat apa. Tak perlu nak kemuk, tak perlu dah. Sebab memang dia dah terbuka sebab duduk. Cangkung. Tapi kalau dia berdiri, kadang-kadang. Itu tak kira mandi wajib lagi. Sama lah juga. Tempat tu lah. Di antara tempat-tempat yang kedut tu. Dalam tu. Kena air. Kalau dia berdiri, tak duduk. Tak sah mandi wajib. Tak sah mandi wajib. Tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, terus lah. Tak sah sembahyang. Lepas tu qada tak? Tak qada sebab tak tahu tak sah. Tahu-tahu dekat padang mahsyar. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal ibadah, amal perbuatan kebaikan yang dia buat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Atas dunia dia buat macam-macam kebaikan yang dia kata dia kebaikan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akhir sekali tak jadi apa, semua haba'an manthura, jadi debu bertebangan aja apa yang dia buat. Sebab tadi benda kecil, konon-konon kecil. Tapi sebenarnya besar. Jadi tak masuk lagi, kita nak masuk sikit-sikit sebab kita dah bahas bab lain tadi. Jadi, kita mukadimah je. Mukadimah istinja lagi ni. Jadi, kita dapat, bila dia wajib, kalau kita istinja dapat pahala. Itu nombor satu. Dan wajib pula, dia bukan wajib segera. Tak wajib segera. Itu kita akan bahaskan datang. Maksudnya bukan, berak basuh terus. Tidak. Kencing basuh terus. Tidak. Kencing tak basuh lagi pun tak apa. Nanti basuh. Yang penting wajib basuh. Nanti pun tak apa. Tapi kalau dia nak sembahyang, kenalah basuh segera. Macam itulah. Cuma walaupun ianya wajib, sunat bersegera basuh. Kalau nak biar dulu pun tak apa. Makan nasi dulu ke apa boleh. Tapi orang sebelah pening kan. Lepas tu baru basuh. Tak ada masalah dari segi hukum. Kata wajib, bukan wajib segera. Sunat segera tapi wajib basuh. Bila wajib basuh? Dah nak sembahyang nanti tak basuh tak sah. Okey. Apa lagi sikit lagi bab mukadimah istinja ni. Oleh kerana dalam tubuh badan kita hanya satu je yang wajib basuh, iaitu ketika kubul dan dubur. Yang lain tak wajib. Tangan tak wajib basuh. Bukan nak wuduk lah, ni biasa. Tangan tak wajib basuh, kaki tak wajib basuh. Yang wajib basuh adalah kubul dan dubur. Itu je yang wajib basuh. Maka kita dapat faham, bila syarak mewajibkan basuh kubul dan dubur, dan syarak tidak mewajibkan basuh anggota lain, mulut, tangan, kaki, tak wajib basuh, maka dia benda yang penting, yang perlu dijaga. Kerana tak jaga tempat tu, yang wajib tadi tak jaga, dia akan menajiskan siku, dia akan menajiskan kepala lutut, dia akan menajiskan kaki dengan tak jaga di situ. Sebab tu wajib. Sebab tu wajib basuh situ. Syarak mewajibkan sebab dengan tak jaga kat situ, dia akan mengotorkan, dia akan menajiskan badan bahagian yang lain yang tak sepatutnya ada najis. Dan kita dapat faham juga, bila dia tu najis, kubur dan dubur ni keluar kat situ, kita buang. Kalau dekat rumah kita buang ada tempat. Kita tak buang kat ruang tamu. Saya sambil tengok TV, kita tak buat kerja gitu. Kita akan buang satu tempat, namanya toilet, tandas, jamban. Maka kita dapat faham, dalam kawasan rumah, yang paling penting adalah tandas. Sebab apa? Sebab tempat nak keluar daripada kubur dan dubur di situ, yang mana lepas keluar wajib basuh. Wajib. Maka tandas adalah tempat yang paling penting untuk dijaga kebersihan. Tandas. Kalau tandas tu kotor, dia akan mengotorkan dapur, dia akan mengotorkan bilik tidur. Sebab tu kena jaga tandas. Jangan dengan tapak kaki apa semua tu kan, yang kita basuh lebih kurang. Dia asalnya ruang tamu suci, tapi sebab tandas kotor, menyebabkan ruang tamu jadi bernajis tanpa disedari, najis hukumi dan sebagainya. Dan macam itulah juga yang lain-lain lah. Kalau surau masjid sama juga. Surau masjid kotor, maka dia mudah untuk mengotorkan masjid tu sendiri dengan toilet kotor. Biar toilet surau masjid, malah rumah sekalipun, macam R&R tu, sekali masuk rasa boleh tidur kalau nak tidur situ. R&R kan, R&R yang saya pergi R&R yang saya tak pergi saya tak tahu. Kata R&R tu busuk juga, tak tahulah yang saya pergi. Memang cuci macam tu lah. Macam tu lah sepatutnya, sebab biar dia bersih. Jadi
Ini bermakna kena jagalah kebersihan kubur dan dubur, kena jaga sebab dia adalah wajib. Dia adalah wajib. Kalau tidak menyebabkan ibadah tak sah. Puasa mungkin sah. Sah. Tak reti basuh berak, basuh kecing, menyebabkan ada najis lagi. Lepas tu dia puasa. Puasa sah. Zakat sah. Mungkin haji dia tak sah. Ketika tawaf ke apa ke. Menanggung najis. Kerana tu. Penting tak penting? Penting. Apa dah? Boleh dah stop. Dan kita akan masuk lepas pada ni. Dan harus bahawasanya beristinja seorang dengan beberapa batu sahaja. Dia kata kat situ. Kita akan datang tu sebab tu panjang bab batu tu. Jadi dia kata tak semestinya nak lepas buang air kecil, buang air besar, tak semestinya cuci dengan air, tak semesti. Dia tak macam tayamum. Tayamum, jika tak ada air, baru boleh pakai debu. Jika ada air, tak boleh pakai debu. Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Tak sah pakai debu kalau ada air. Berbeza dengan istinja ataupun istijmar. Kalau tak ada air, kalau air ada, tetap boleh juga pakai batu. Kalau kita pakai tisu. Tengok ada bagi contoh kat orang. Jikalau tiada uzur sekalipun, dan jikalau ada ia di tepi laut sekalipun. Tepi laut. Laut di depan. Dia pun buang air kat situ. Orang dulu kain plekat duk, tahu-tahu tinggal masak. Tak ada. Orang sini tak buat kot, orang lain kot. Orang duduk pantai. Sini bukan, sini jauh pantai tak. Orang sana. Dia ni, bila dia buang, kan depan tu air banyak. Boleh je basuh. Terjun lah. Ya. Tiba-tiba dia tak nak pakai air. Dia ada bawa tisu. Ataupun batu lah, senang. Dia bawa batu, tisu. Boleh tak dia tak nak pakai air, dia pakai batu atau pakai tisu aja. Sedangkan air berlambak. Boleh dengan maksud dia buang semua, cuci semua. Maksudnya boleh tu maksud, lepas tu dia ambil uduk semayang, tak basuh. Tu maksud boleh. Kalau boleh, memang boleh buat, semua orang boleh buat. Soalannya boleh tak? Dia ambil tisu tu, dia cuci elok-elok. Pada depan ni air ni. Air laut. Lepas tu, azan lah. Dia ambil uduk semayang. Tanpa basuh. Boleh tak? Hukumnya boleh. Itu kita akan bahaskan. Boleh. Walaupun tak basuh berak. Boleh. Pakai batu. Sebab tu dia kata kat sini. Jika di tepi laut sekalipun. Berbeza dengan tayamum. Dabu ada. Air ada. Malah air sejuk. Tayamum pakai tayamum. Tak boleh, tak sah. Dia mesti tak ada air baru boleh tayamum. Tapi istinja dengan bukan air, tak semestinya tak ada air. Yang ini kan orang tak faham kadang. Dia kata mesti tak ada air baru boleh pakai tisu. Tak. Ada air pun boleh. Malah ianya sunnah. Tak pakai air, basuh berak tak pakai air, tak adalah sunnah. Nabi pernah buat. Dan kita akan bahas perkara tu yang istilah dipanggil istijmar akan datang. Dan harus bahawasanya beristinja seorang dengan beberapa batu sahaja.